Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu azan Isya ni, kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih dalam bab yang ke-12, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Sambungan dia. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu dari sumber yang lain bahawa beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al-Imam An-Nasai di dalam kitab sunan mereka. Jadi diriwayatkan daripada Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu dari sumber yang lain bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Berkata pengarang kitab ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kata Maulana Zakaria, di dalam hadis yang dinyatakan di dalam hadis dinyatakan untuk cantik dan menarik adalah lebih sesuai dipakai pada tangan kanan. Maka justru itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, seorang imam di dalam ilmu hadis, telah berkata, setelah daku mengkaji hadis itu, daku mendapati bahawa untuk dilihat lebih cantik dan lebih menarik, pakai pada tangan kanan. Lebih cantik dan lebih menarik, pakai pada tangan kanan. Dan untuk menera cop, dan untuk menera, ini cincin yang dipakai untuk mohor, menera cap ni, atau tanda, maka pakai pada tangan kiri kerana ia mudah ditanggalkan setelah digunakan. Maka tercatat di dalam hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah memakai cincin pada kedua-dua belah tangannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin pada belah tangan kiri ataupun pada tangan kanannya. Jadi maknanya seperti keterangan yang dulu, pakai kanan pun boleh, kiri pun boleh. Tapi kalau batu yang kita pakai, cincin yang kita pakai itu cincin yang ada batu. Cincin yang nampak cantik, ada batu atas dia. Itu afdal kita pakai tangan kanan. Tapi kalau kita pakai cincin seperti mana cincin yang Nabi miliki, cincin yang diperbuat daripada perak, yang digunakan untuk cop mohor surat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, cincin tu Nabi pakai belah kiri. Dan Nabi tak pakai cincin tu sentiasa pakai dah. Kebanyakan masa cincin tu berada dalam satu bekas, satu kotak kayu yang disimpan oleh satu sahabat. Maka pada hadis yang seterusnya, Sayyidina Jabir ibni Abdullah, satu sahabat nama dia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari di tangan kanannya. Maka berkata Syaud ibnu Abdullah radhiyallahu berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memakai cincin di tangan kanan, dan sejauh yang saya masih ingat,
beliau, ini Abdullah ibnu Abbas, ada mengatakan kepada diriku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai di tangan kanan dia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab sunan mereka. Kemudian di dalam keterangan hadis ini, Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, ketika mensyarahkan hadis ini, beliau telah menulis hadis ini dengan ringkas. Ia telah diterangkan dengan lebih lanjut di dalam Sunan Abi Daud. Ibnu Ishaq rahmatullah alaih telah berkata, saya telah melihat Shaul ibni Abdullah radhiyallahu an memakai cincin di jari kelingking pada tangan kanan dia. Kelingking mana saya? Jadi kelingking pada tangan kanan. Ibnu Ishaq berkata, aku melihat Shaul, satu sahabat, Shaul ibni Abdullah radhiyallahu an memakai cincin di jari kelingking pada tangan kanannya, yang mana di dalam bahasa Urdu memakai cincin pada tangan jari kelingking dipanggil cumlah. Cumlah, dalam bahasa Urdu dia panggil cumlah. Cumlah maksudnya pakai jari pada jari kelingking di tangan kanan. Maka saya ini Ibnu Ishaq, aku telah bertanya apakah sebabnya. Maka Shaul ibni Abdullah radhiyallahu an menjawab, daku telah melihat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pakai cincin dengan cara begini, iaitu bahagian atasnya menghadap ke arah luar. Sepanjang yang aku ingat, dia ada berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai cara yang sama. Jadi kemudian berkata Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, dua perkara jadi dia kata dua perkara disentuh di dalam hadis ini. Yang pertama, bahagian atas batunya dihadapkan ke arah luar. Tercatat di dalam kitab Bazlul Majhud fi Syarahil Abi Daud dan juga di dalam kitab Mirqatus Su'ud bahawa lebih tepat jika dipakai bahagian atasnya menghadap ke arah dalam, ini pada belah tapak tangan. Ini juga diberitakan di dalam banyak riwayat dan disebutkan di dalam hadis berikutnya. Allamah Munawi rahmatullah alaih berkata, cara ini yang terbaik kerana ia memelihara batunya dan menjaga seseorang dari megah dan bangga diri. Ini kita dah baca riwayat ni kan. Iaitu kata Allamah Munawi rahmatullah alaih, dia lebih suka satu orang pakai cincin yang memiliki batu kalau batu tu mahal. Kalau setakat beli batu cincin 30-40 ringgit ni, itu orang yang beli cincin harga ribu-ribu ni. Batu je harga ribu-ribu. Ada sekali saya pergi Penang, kat Penang, masuk satu kedai eksklusif kedai. Saya lalu nampak dia jual batu cincin saja, masuk tanya dia satu batu dalam gelas tu. Saya kata, kalau saya tempah batu ni berapa? Dia kata, abang, kalau abang tempah batu dengan cincin sekali, ni lebih kurang dia ambil kalkulator 12,500. Dia kata 12,500. Ini memang tengok kedai dia pun dia tak tahulah itu bukan kedai skamer. Dia bukan skamer dan dia tak jual kat Shopee. Di kedai ni semua dia tak ada Shopee. Dia orang kena datang kedai dah, dia tengok batu tu kan. Dia ada batu yang dia beli tu, dia macam lesen. Dia bukan setakat receipt, dia ada apa? Dia ada macam gram dia, lesen dia. Jadi kalau bila pakai batu-batu macam tu kan. Jadi kata Al-Imam Munawi rahmatullah alaih, orang yang ada kemampuan, orang yang ada harta, Allah Ta'ala bagi dia keluasan rezeki, dia mampu kan? Jangan kita marah dia kan? Dia mampu. Maka kata Allamah Munawi, bagi orang yang begini, kalau dia pakai cincin yang mahal, afdal, terbaik bagi dia kalau dia sembunyikan batu.
maknanya batu tu masuk kat dalam. Tapi nak lawan nafsu lah, sebab dah beli batu mahal-mahal, takkan letak dalam, mesti dia nak letak luar. Dia naklah orang tengok, paling tidak pun dia naklah orang tegur dia. Mahal ni, cantik batu ni, 12,000. 12,000. Tak ada 12,000 jangan sentuh. Nice to see, nice to hold. Once broken, consider sold. Mahal, benda mahal. Tapi kata Imam Allamah Munawwir rahmatullah alaih, itu cara yang terbaik untuk seseorang itu memelihara diri dia, hati dia, daripada perasaan megah dan bangga diri. Nak jaga hati ni. Ya, termasuk batu yang mahal lah. Berapa harga batu? Emas tak boleh lah, haram bagi kita. Diharamkan bagi kaum laki-laki untuk memakai emas. Jadi apa saja batu akik dipanggil kan. Kalau dulu-dulu orang pergi haji kan, dulu-dulu orang pergi haji, sekarang saya rasa tak ada kot. Tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an, ketika orang menunaikan fardu haji dengan menaiki kapal steam apa, kapal wap, kapal steam ni, pergi dan balik 6 bulan. Pergi dan balik 6 bulan. Biasanya bila habis musim haji, nak balik tu, biasa dia akan, jemaah haji akan belilah. Antara barang-barang yang dia beli apa? Dia bawa air zam-zam, jubah, serban, biji tasbih, apa lagi, celak, batu akik. Batu apa? Batu akik, batu cincin. Dan batu ni memang ada ya. Dan batu ni pun bukan, sebenarnya batu cincin ni pun bukan semua orang boleh pakai. Kadang-kadang tuan-tuan beli-beli cincin ni, tuan-tuan pun kena hati-hati. Ini saya bagi tahu. Tuan-tuan kalau beli batu cincin pakai ni pun kena hati-hati. Sebab kadang-kadang batu tu dia tak kosong, dia ada penghuni dia. Faham? Batu tu dia ada penghuni dia. Kita tak tahu. Jadi kadang-kadang ada setengah orang pakai sakit, jatuh sakit. Sebab apa dia kata penghuni? Sebab telah berkata Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih dalam kitab dia. Syekh Abdul Qadir ketika mengarangkan kitab Sirul Asrar, dia menerangkan tentang, dulu saya rasa saya pernah beritahu kisah bagaimana ketika Allah perintahkan para malaikat untuk memerangi bangsa Jan sebelum Adam AS turun ke bumi. Bumi ini ada penghuni dia, ada penduduk dia. Wa khuliqal janna mimma rijim min nar, surah Ar-Rahman. Ada satu kaum, ada satu bangsa dia bangsa Jan. Jan ni kalau dalam Urdu Jan, hamaरा जान है, जान tu sayang. Itu dalam Jan dalam Arab maksudnya bangsa jin. Kalau satu dipanggil jin, kalau ramai Jan. Jadi balik-balik jangan panggil bini Jan kan. Jan. Tapi dalam bahasa Urdu Jan tu sayanglah kan. Sayang. Tapi dalam bahasa jin satu. Tapi bila terlalu lebih daripada ramai dipanggil, Allah sebut wa khuliqal janna mimma rijim min nar. Kami rejam. Jadi sebelum Adam AS turun ke bumi, bumi ini dihuni oleh satu kaum bangsa Jan. Bangsa Jan. Dan dia ada raja. Dan raja dia, Raja Jan. Jadi raja ni, raja jin ni, Raja Jan ni. Dan dia ada anak. Dia ada anak dia seorang. Jadi ketika berlaku pertumpahan darah di antara jin ni, dia kelahi. Jin ni dia sentiasa kelahi.
Jadi orang yang suka kelahi ni dia perangai macam jin. Kan? Kat pejabat pun pergi jumpa pejabat pun kelahi, datang masjid pun kelahi. Kerja di mana tempat dia pergi pun kelahi. Kalau suka kelahi ni, cek balik keturunan dia ni. Sebab bangsa jin ni dia satu bangsa yang suka berkelahi. Dan kelahi dia itu bunuhan. Dan mereka menumpahkan darah. Jadi tak aman bumi ni. Tak aman. Sehingga Allah perintahkan malaikat, Allah buat keputusan. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk usir bangsa jin ni, tangkap mereka. Jadi ketika turun para malaikat untuk cleansing, nak clearkan dia ni. Tahu? Nak berlaku tangkapan ni, maka ketika berlaku malaikat turun nak berlaku tangkapan dia, maka sebahagian daripada jin mana sebahagian jin mereka lari dan masuk ke dalam laut. Itu setengah orang kata ada istana jin dalam laut. So, laut jangan main-main. Orang kalau ada benda-benda barang ni dia nak pergi buang kat mana? Buang kat laut. Ada sebahagian daripada bangsa jin yang dia lari ke laut. Ada sebahagian bangsa jin, kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahmat, ada sebahagian yang lari ke dalam hutan. Itu pasal setengah orang masuk dalam hutan hilang. Lari masuk dalam hutan tebal, duduk dalam hutan. Ada sebahagian daripada jin yang memiliki sayap, mereka terbang ke awangan, naik ke lah. Dia ada jin yang ada sayap, dia lari naik atas. Ada yang lari dalam hutan, ada yang lari dalam sungai, ada yang masuk dalam fosil-fosil kayu. Pokok-pokok ni fosil-fosil, pokok-pokok lama dah reput. Ada yang duduk di dalam, yang berselindung di dalam fosil-fosil kayu. Dan ada yang masuk, menyelinap masuk dan duduk di dalam batu. Dalam batu-batu. Jadi kadang-kadang batu yang kita pakai pun takut ada penghuni dia. Itu setengah orang kan. Kadang-kadang cerita apa dulu tu, Aladdin and the Magic Lamp. Kadang-kadang kosok cincin keluar. Walaupun kita rasa macam tu, itu dalam sirah. Jadi setengah-setengah orang dia pakai batu, dia boleh sakit. Dia tak sesuai batu. Rupanya cincin yang dia pakai. Kadang-kadang orang sakit-sakit, asyik sakit. Bila jumpa ustaz-ustaz yang buat rawatan Islam, benda yang mula-mula ustaz tu buat apa? Buka. Apa yang kau pakai ni dulu buka dulu. Kita tak tahu apa benda, mana beli, tak tahulah. Saya dulu beli, ada satu penggali datang jual kita. Dia jual batu-batu ada tarah mahal, ini RM30 saja. Ini kalau pakai kerja boleh naik pangkat. Kenapa bila pakai kerja boleh naik pangkat? Habis selama ni kau kerja tak pandai ke? Jangan hati-hati. Jadi ada maknanya dia jual cincin tu dengan isi dia. Jadi kadang tak sesuai, sakit. Jadi kalau pergi berubat, orang buka cincin. Kalau arwah Allah yarham Ustaz Ismail Kamus rahmatullah alaih. Allah yarham Ustaz Ismail Kamus kan? Ustaz Ismail Kamus. Dia biasa ubat orang yang kena jin dan dia mengajar kitab jin. Dia kelebihan dia pernah, siapa yang mengaji dia ada bab, dia belajar, ada siri orang yang nak belajar ni, dia belajar ilmu jin. Ilmu. Jadi Ustaz Ismail Kamus ni antara benda-benda yang betul ada. Selain benda cincin, kalau dia pergi berubat rumah orang, benda-benda orang sakit ubah. Kalau masuk dalam rumah, kalau dalam rumah tu banyak sangat gambar, Ismail Kamus suruh turunkan gambar. Ini pun satu penyakit rumah orang Islam. Banyak gambar. Bukan gambar ni, gambar benda bernyawa. Bukan gambar pokok-pokok. Kalau gambar pokok-pokok, gambar lautan, tu tak ada apa? Tu tak ada masalah. Masuk gambar yang dikata tu gambar-gambar yang diukir dengan warna, yang dibuang pakai apa? Warna air. Gambar-gambar kuda,
Kan kadang-kadang orang suka letak kuda 5-6 ekor gambar kuda tengah lari. Benda bernyawa. Lukis gambar ukiran, gambar Mona Lisa. Tahu? Kan dulu pernah berlaku kecoh je Mona Lisa punya gambar tu mengalirkan air mata kan. Jadi jin akan suka duduk dekat gambar. Dia suka duduk kat gambar, di balik gambar. Dan itu sebab dalam Islam Nabi melarang malaikat rahmat ketika bila tiba malam Lailatul Qadar, ketika semua malaikat rahmat turun masuk dalam semua orang Islam, ada 2 rumah yang malaikat takkan masuk. Satu rumah yang di dalam rumahnya disimpan dibela anjing. Ada anjing, orang Islam bela anjing dalam rumah. Kan ramai sekarang ni kan, bela anjing comel. Jadi barang mainan pula dalam rumah dia. Lepas tu dia berdebat lah dengan kita masalah fiqah pula. Oh, ini boleh sekejap boleh cerita anjing kering boleh pegang. Susah lah orang. Kenapa kita menimbulkan kekeliruan ke orang? Untuk apa kepentingan kita miliki anjing? Anjing dalam Islam kita boleh miliki, tapi kita guna untuk ladang. Kita ada kebun kan? Kita ada kebun musangking kan? Takut orang curi. Kita ada ladang sawit. Kita ada kebun nenas 20-30 ekar, takut orang curi. Kita simpan seekor German Shepherd dalam tu. Itu anjing yang kita kan? Jadi orang yang simpan anjing dalam rumah tak ada kepentingan, tak ada penting sangat pun. Tapi sebab kita suka tengok orang kafir bela anjing, kita pun nak bela anjing. Jadi malaikat rahmat tak masuk. Antara rumah dia rumah yang memiliki anjing. Yang kedua, rumah yang di dalamnya ada patung-patung dan gambar-gambar. Patung yang ada bila disuluh patung tu, masuk patung bukan patung kanak-kanak, bukan anak kita main patung Barbie, patung Barbie tu kan. Patung-patung budak-budak kecil main tu bukan. Patung yang kita gantung. Kadang-kadang ada setengah orang dulu dia suka tangkap kepala rusa kan, kepala harimau, semua dia apa? Dia letak. Kadang-kadang jadi bila kata para ulama, maksud patung tu maknanya bila disuluh patung itu di belakang dia ada bayang, ada shadow. Mana kita ambil torchlight tu kita, ataupun patung kayu yang kita standkan dia, kita berdirikan dia, maknanya dia memiliki bayang. Itu bahaya. Jadi balik cek rumah kita. Kalau setakat gambar pemandangan, gambar Kaabah, gambar bismillah, ayat Quran tu tak. Janganlah kita turunkan, tu tak ada masalah. Masuk gambar saja tu, gambar ukiran apa? Warna lukis. Jadi hati-hati kan. Cuma dalam bab gambar foto kita, gambar foto keluarga ni ulama telah bahas panjang lebar kan. Kalau setakat separuh ke apa tu, itu kalau gambar foto yang kita ambil ni dipanggil gambar al-fotograf kan? Itu ulama telah bahas. Sebahagian kata tak ada masalah dengan fotograf ni. Sebab fotograf dia macam orang tengok cermin. Tapi yang disebut secara khusus gambar-gambar yang kita lukis, gambar orang, gambar binatang, gambar benda bernyawa kan? Jadi hati-hati. Jadi jin akan berselindung di balik. Samalah batu cincin. Jadi ada sebahagian yang lari masuk dalam fosil, masuk dalam laut, masuk dalam hutan kan. Dan masuk hutan hilang 3-4 hari. Masuk hutan cakap besar kan. Sekali masuk, tak jumpa jalan keluar. Pusing kat situ je. Bomba datang 10 kali pun tak jumpa. Last kali kena panggil imam ke ustaz ke mana-mana, azan, baca sikit azan baru nak, itu pun dah tersadai bawa pokok pisang tu. Dah tersadai dah terkencing dalam seluar. Rupanya dah 3 hari duduk kat pokok pisang. Kadang-kadang nampak perkampungan jin, perkampungan orang bunian, nampak perkampungan jin. Jadi balik kepada riwayat itu, jadi begitu juga batu yang kadang-kadang kita pakai, dia memiliki penghuni. Kemudian dalam perkara yang kedua, memakai cincin di jari kelingking ni, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih kata, Imam Nawawi ia adalah sunnah menurut ijma', kata dia. Jadi
Majoriti kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kalau kita pakai cincin di tangan kanan ni, maka dia adalah sunnah menurut ijma'. Maka Allamah Sya'mi rahmatullah alaih mengatakan bahawa cincin harus dipakai di jari tersebut dan batunya menghadap ke dalam bagi lelaki dan menghadap keluar bagi wanita, kerana mereka pakai untuk kecantikan dan perhiasan. Jadi kalau perempuan pakai, lebih baik batu tu dekat luar. Jadi orang perempuan kalau dia kahwin, dia dah ada miliki, dia dah berumah tangga, bagus dia pakai cincin. Jadi orang tahu ini ada suami ni. Ini ada suami. Kemudian pada hadis yang ke-6, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebentuk cincin dari perak. Kata Abdullah ibn Umar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebentuk cincin yang diperbuat daripada perak. Batunya itu menghadap ke dalam, ke bahagian tapak tangan. Atasnya terukir Muhammad Rasul Allah. Tapi kita tak boleh buat macam tu lah. Jangan kita pakai cincin tu tapi kita kulu-kilih cincin tu. Dalam jamban pun kita tandas pun kita kacau kita. Sebab ada perkataan Muhammad Rasul Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pakai, Nabi tak pakai maksud tandas benda tu. Memang, dan majoriti masa Nabi tak pakai kat tangan. Sebab ada kalimah tu, Nabi pun menghormati kalimah Muhammad Rasul Allah. Jadi batunya menghadap ke arah dalam, ke bahagian tapak tangan. Maka di atas batu itu terukir kalimah Muhammad Rasul Allah. Maka orang ramai dilarang untuk tempah ataupun orang ramai ni, kita ni dilarang untuk tempat kalimah ini di atas cincin mereka. Kita dilarang untuk tempah buat satu cincin, macam tu kita nak pakai. Dia kata orang ramai dilarang. Itulah cincin, kata dia, itulah cincin yang terjatuh dari tangan Sayyidina Mu'aikib radhiyallahu an ke dalam Telaga Aris sewaktu Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu an menjadi khalifah. Cincin yang Nabi punya tu, Nabi wafat masih ada lagi. Wafat, Aisyah radhiyallahu anha bagi cincin tu dekat bapa dia, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Bila Sayyidina Abu Bakar nak wafat, diserahkan cincin tu kepada khalifah, iaitu Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar ketika nak wafat, Sayyidina Umar serahkan cincin tu kepada Uthman ibni Affan. Jadi cincin tu macam satu benda, dipanggil muhur lah, macam satu tongkat lah. Kalau raja-raja ni dia ada apa? Diserahkan dia. Kalau polis, ketua polis tu dia ada dia punya tongkat dia tu kan. Dia serah, majlis serah tugas kan. Kalau kita tengok ketua-ketua polis, saya tak pandai lah kan, tapi lebih kurang lah. Kalau polis, ketua polis timbalan, ketua polis negara kan, ketua polis kita nak serah tugas tu, majlis serah tugas, dihadiri KDN, nak serah. Ketika serah tu, serahkan dia punya buku tu, ada diserah kan, ada macam adalah tongkat dia tu. Jadi cincin tu bila sampai kepada Uthman, maka cincin itu hilang. Hilang tu bukan hilang apa, terjatuh. Itulah cincin yang terjatuh dari tangan Mu'aikib. Ada satu sahabat yang dia khidmat khalifah. Jadi Uthman bagi bekas tu, ada cincin, bagi dekat tangan Mu'aikib ni, di tepi Telaga Aris. Dia pegang tu betul-betul tepi telaga. Entah macam mana, tak tahu apa berlaku, tiba-tiba terlepas.
Macam kita lah kan, beli handphone mahal, bawa pegang tangan. Lalu dekat nak pergi pasar besar Seremban tu, lalu dekat jambatan tu, tiba-tiba terjatuh. Terjatuh terus masuk dalam longkang pasar. Longkang pasar yang besar tu, yang penuh dengan kotor, tai ayam, bulu ayam. Dalam pula tu, mana nak jahit handphone tu? Tapi kalau orang sanggup turun dia, turun lah. Kalau dalam, habislah. Jadi cincin itu telah jatuh sewaktu Mu'aikib ni terlepas dari tangan dia, maka terjatuh dalam satu telaga yang diberi nama telaga tu Telaga Aris. Itu sewaktu Uthman menjadi khalifah. Maka baginda di dalam keterangan hadis ini, baginda Rasulullah SAW telah melarang para sahabat menempa kalimah yang sama kerana mereka akan mengikut dan meniru setiap perkara dalam hidup baginda SAW, dan ditakuti akan timbul kekeliruan cop mohor yang asli. Jadi sunnah ni bukan semua benda kita boleh, bukan semua sunnah kita boleh buat. Ada sunnah yang Nabi tak bagi. Contoh sunnah mohor, Nabi tak bagi sahabat tempah. Sebab apa? Sahabat ni apa saja yang Nabi buat, sahabat lebih mencintai Nabi lebih daripada kita. Jadi sahabat mengikuti setiap daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkara yang besar sampai buat cincin, sampai Nabi jalan. Ibnu Umar, Nabi jalan, dia ikut tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik unta, Ibnu Umar bawa unta, sengit unta dia. Orang tanya, pasal apa unta kau ni sengit? Dia kata, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru lalu dengan unta dia. Jadi dekat atas pasir tu ada kesan tapak kaki unta Nabi. Jadi aku bawa unta aku kontrol unta aku ni. Aku nak unta aku ni bila kaki dia letak betul-betul dekat tempat unta kaki Nabi punya kesan. Jadi unta aku jalan macam ni. Nak ikut fi ittiba. Begitu mencintai Nabi. Jadi Nabi tahu, jadi Nabi tak. Awal-awal Nabi kata jangan tempah cincin sama macam cincin yang aku miliki ni. Sebab apa? Kata Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, ini adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam melarang ni kerana ditakuti akan timbul kekeliruan. Mana satu cap yang jadi semua orang ada cincin sama. Jadi surat boleh palsu lah. Semua orang ada cop. Nanti takut salah guna. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Mu'aikib radhiyallahu an adalah sahabat, dan dia juga merupakan penjaga kepada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang jaga cincin Nabi, nama dia Sayyidina Mu'aikib. Jadi zaman Uthman dia juga jaga. Mu'aikib radhiyallahu an akan simpan cincin itu apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai dia. Dia juga menjaganya pada zaman Sayyidina Abu Bakar, juga dia menjaga cincin itu pada zaman Umar, juga dia menjaga cincin itu di zaman Uthman. Orang yang sama. Zaman Nabi dia pun jaga cincin, zaman Abu Bakar dia juga jaga cincin, panjang umur dia. Umur masa zaman hidup pun dia jaga. Abu Bakar jadi khalifah dia jaga. Umar jadi khalifah pun dia jaga. Uthman jadi khalifah 12 tahun pun dia jaga bekas tu. Maka di zaman Sayyidina Uthman, suatu hari semasa Mu'aikib duduk di tepi Telaga Aris, beliau telah mengambil cincin itu, beliau telah memberi kepada Sayyidina Uthman. Kemudian beliau mengambil semula cincin itu. Dia pegang cincin tu, Uthman minta, dia bagi dekat Uthman. Kemudian Uthman bagi balik cincin tu dekat kotak tu dekat dia. Maka dia mengambil semula cincin itu dari Uthman, dan secara tidak sengaja dia telah terlepas dan terjatuh ke dalam telaga. Mana transaction tu,
ketika urusan bagi itu tepi telaga. Jadi kita hati-hati, kan? Kadang-kadang kita benda-benda yang bernilai ni kita jagalah, kan? Contoh kita bawa handphone mahal-mahal masuk dalam tandas, kan? Masuk dalam tandas pula lubang dalam macam ni. Tiba-tiba nak buka seluar, nak itu, nak ini, terjatuh handphone kita, iPhone lah tu. Baru semalam beli, jatuh masuk dalam tandas. Jadi hati-hati. Jadi Osman, maka cincin itu telah terjatuh tanpa disengajakan, telah terjatuh ke dalam telaga itu. Maka kejadian ini tercatat di dalam banyak kitab-kitab hadis, peristiwa ini. Semasa sama ada cincin itu terjatuh dari tangan Mu'aikib ataupun sebenarnya cincin itu jatuh dari tangan Uthman. Jadi ulama telah ada dua keterangan. Sama ada apakah cincin itu dah sampai kat tangan Mu'aikib, dah sampai terjatuh ke, ataupun ketika Uthman nak bagi masih di tangan Uthman terjatuh. Jadi ada dua keterangan. Maka para ulama, majoriti para ulama telah berpendapat ia jatuh dari tangan Mu'aikib. Maknanya Uthman dah bagi dah Mu'aikib dah pegang, terlepas. Maka kedua-dua hadis membuktikan ia jatuh di antara kedua mereka. Maka Mu'aikib radhiyallahu an ialah seorang sahabat Ahlul Badar. Mu'aikib ni satu orang sahabat yang dia berada dalam peperangan Badar. Dia Ahlul Badrin. Mu'aikib ialah seorang sahabat Ahlul Badar dan dia pernah berhijrah ke Habsyah. Hijrah yang pertama. Maka Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu an melantik beliau bagi menguruskan Baitul Mal, di samping kerja dia yang kedua menjaga cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, jadi malam ni kita dapat keterangan tentang kisah cincin yang Nabi miliki, dia telah jatuh dan yang pegang ada satu sahabat nama dia Mu'aikib radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah saya berhenti takat ini dulu. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.